Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 6, kami akan membentangkan ulasan artikel yang mana tajuk artikel kami adalah Pemikiran Nasionalisme Arab, Gamal Abdul Nasir dan implikasinya terhadap persatuan Islam di Mesir. Artikel yang bertajuk mengenai pemikiran nasionalisme Arab Gamal Abdul Nasir dan implikasinya terhadap persatuan umat Islam di Mesir merupakan sebuah artikel yang diterbitkan oleh International Journal of STEM Kudu Indonesia. Artikel ini ditulis oleh penulis iaitu Muhammad Naruddin. Artikel ini mula dikeluarkan pada Februari 2015 dan artikel ini mempunyai 30 halaman yang pencetak termasuk buku harapan dan juga rujukan. Artikel ini menjelaskan tentang Mesir yang dilanda keadaan huru-hara yang ditandai oleh pelbagai tindakan seperti anarkisme, radikalisme, otoritarisme dan vandalisme. Perkara yang berlaku seperti terjadinya pembunuhan ke atas tokoh politik, penangkapan para demonstrasi, penembakan orang yang tidak dikenali, penculikan dan sebagainya. Para tokoh ini telah melancarkan gerakan nasionalisme dan ukhuwah secara keseluruhannya. Antara tokoh yang terdapat dalam mendirikan negara tersebut adalah Taufik Kamil, Muhammad Ali, Muhammad Naqib dan Gamal Abdul Nasir. Gerakan yang dilancarkan oleh Nasir ini dalam membangunkan Mesir adalah gerakan yang dinamakan sebagai nasionalisme Arab, iaitu sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara yang didasarkan ke atas kesamaan bahasa, politik dan ekonomi. Selain itu juga, konflik yang berlaku di Mesir ini iaitu konflik yang berpanjangan di kalangan warga Mesir yang mana menimbulkan kerugian yang sangat besar. Konflik yang berlaku ini juga telah mempengaruhi peranan mereka dalam menentukan langkah pendamaian di Timur Tengah. Pertanyaan mula muncul bahawa umat Islam sebagai salah satu golongan yang terbesar di Mesir, yang bagaimana cara dalam mewujudkan konsep kuat pada peringkat kehidupan praktis, baik dalam konteks kehidupan keagamaan, kenegaraan maupun global. Sinopsis ringkas artikel. Kekacauan yang melanda Mesir akibat tindakan anarkisme, radikalisme, otoritarianisme dan vandalisme telah mewujudkan kesan yang buruk terhadap masyarakat. Gamal Abdul Nasir yang merupakan tokoh utama yang memainkan peranan dalam membangunkan Mesir dan menamakan nasionalisme Arab yang membawa maksud sebuah kehidupan berbangsa atas kesamaan bahasa, politik, ekonomi dan negara. Negara Mesir telah berperanan sebagai salah satu negara terkuat yang boleh membendung serangan Zionis Israel. Umat Islam adalah salah satu kumpulan terbesar di Mesir yang berperanan dalam merealisasikan konsep ukhuwah di peringkat kehidupan praktis, baik dalam konteks kehidupan beragama, negeri dan global. Wujud pembahasan nasionalisme dalam pandangan Islam yang secara konseptualnya Islam adalah ajaran bersifat kafah. Hal ini kerana ia mengawal semua aspek kehidupan manusia sama ada mengenai kehidupan duniawi, pentadbiran negara, perkara ukrawi atau perintah agama dan tidak membenarkan fahaman sekularisme dan ukrarisme. Bagi mewujudkan sebuah negara yang maju, maka pemimpin perlu memupuk sifat nasionalisme yang patut ditanamkan di dalam jiwa masyarakat. Gamal Abdul Nasir yang dilantik sebagai Presiden kedua Republik Mesir secara paksa dan mewujudkan pelbagai pembaruan yang baik berkaitan dengan masalah keamanan, sosial, politik dan ekonomi. Antara pemikiran Gamal Abdul Nasir adalah pembangunan di bidang ekonomi, menolak faham imperialisme moden, nasionalisasi terusan Suez, peningkatan sumber daya manusia dan nasionalisme dan sosialisme Arab. Kekuatan bagi artikel ini adalah ia memperlihatkan keberkesanan penyampaian idea dan maklumat kepada pembaca. Setelah membaca dan meneliti artikel ini, saya mendapati bahawa penulisan artikel ini bersifat objektif. Dalam bidang sejarah, penulisan secara objektiviti merupakan perkara yang sangat penting dan ia seringkali dititik beratkan. Perkara ini disokong berdasarkan kenyataan daripada Ring dalam bukunya History of the Latin and Teutonic Nation yang menjelaskan bahawa tugas sejarawan adalah menceritakan sejarah yang jelas dan ia benar-benar berlaku. Justru ini membuktikan bahawa sejarah perlu ditulis berdasarkan kepada objektifnya dan benar. Maka konsep objektif dapat dilihat berdasarkan kepada dua sudut pengertian, iaitu pertama, objektif itu bermakna tujuan atau sasaran sesuatu sejarah yang dikaji atau ditulis, manakala dari sudut yang kedua ialah lebih kepada sesuatu kontroversi dan memerlukan perbincangan yang lebih luas serta mendalam. Walaupun pada zahirnya istilah objektif kelihatan kecil, namun kaitannya amatlah besar. Demikian juga dalam penulisan artikel Pemikiran Nasionalisme Arab Gamal Abdul Nasir dan implikasinya terhadap persatuan umat Islam di Mesir yang memaparkan bentuk idea penulisan yang seimbang dan saksama. Buktinya, penulisan mempersembahkan setiap penulisan beliau bersama dengan fakta yang dituruti dengan rujukan. Seterusnya adalah kelemahan artikel. Kelemahan artikel yang pertama adalah tidak mempunyai pengkhususan pada tajuk artikel dengan tidak meletakkan tahun yang lebih spesifik. Dalam perincian hujah juga kurang meletakkan tahun untuk lebih diketahui oleh para pembaca. Selain daripada itu, artikel ini hanya menyasarkan kepada golongan yang cinta akan sejarah sahaja untuk membaca.
Hal ini karena penulis banyak menggunakan nama yang kurang diketahui oleh golongan yang baru mula untuk meminati sejarah, dan kurangnya peta dan gambar sesuatu tempat yang disebutkan oleh penulis dalam artikel ini. Seterusnya, cara penulisan yang kurang kreatif dan sukar untuk difahami oleh pembaca juga adalah antara salah satu kelemahan artikel. Kerap untuk menggunakan perkataan yang kurang difahami oleh pembaca. Ini akan menyebabkan timbul sifat malas dalam diri pembaca karena tidak memahami tentang perkataan yang dipengaruhi ayat untuk difahami. Pembaca bersetuju bahwa artikel ini mempunyai intisari yang tepat dan juga padat. Dalam hal ini, pengkaji telah berjaya menguraikan isi secara terperinci dan juga telah memberikan penjelasan yang baik mengenai sejarah Perang Suez yang telah berlaku pada tahun 1956. Dan juga bagaimana Gamal Abdel Nasser telah melakukan nasionalisasi terusan Suez dan juga implikasinya terhadap persatuan umat di Mesir. Bukan itu sahaja, cara penyampaian ide yang baik oleh penulis, di mana penulis telah menyertakan fakta dan juga bukti, serta rujukan yang memudahkan para pembaca untuk memahami konsep dan juga sejarah nasionalisme yang merupakan gagasan dari Abdul Gamal Nasir yang terbesar di mana bertujuan untuk membebaskan Mesir dari penjajah Israel. Selepas membaca artikel ini, pembaca dapat mempelajari tentang sejarah Perang Suez 1956. Pembaca mengetahui bahawa Perang Suez ini berlaku pada 29 Oktober 1956. Pada Julai 1956, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasir melakukan nasionalisasi terusan Suez. Presiden Gamal Abdel Nasir melakukan ini kerana janji Amerika Syarikat untuk membangunkan bendungan Aswan dan Sungai Nil tidak dipenuhi. Oleh itu, Presiden Gamal Abdel Nasir menasionalisasi terusan Suez supaya boleh menjadi satu penghasilan untuk Mesir agar dapat membangunkan bendungan Aswan. Sejajar dengan ini juga, penulis membahaskan tentang keputusan Presiden Mesir Gamal Abdel Nasir didukung oleh Soviet Union untuk memberikan sokongan dari segi ketenteraan dan dana. Dengan ini, nasionalisasi terusan Suez membuat Inggris, Prancis dan juga Israel berbakat dan berencana menyerang Mesir. Berdasarkan sejarah yang berlaku ini, sudah pasti pembaca dapat mempelajari sejarah Perang Suez dan dijadikan sebagai iktibar dalam kehidupan pada masa depan melalui sejarah yang berlaku. Selain itu, kesan daripada pembacaan yang kedua adalah dapat mempelajari tentang kepimpinan melalui tokoh dalam sejarah. Dalam jurnal ini, penulis telah menyentuh tentang sikap berani dan setia pemimpin Mesir. Sebagai contohnya, Presiden Mesir yaitu Gamal Abdel Nasir banyak melakukan pembaharuan dalam masalah pertahanan, keamanan, sosial dan juga politik dan seterusnya ekonomi, baik sama ada dalam masalah negeri ataupun di luar negeri. Di negara Arab, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasir terkenal dengan ketegasannya menentang keberadaan negara Yahudi Israel di wilayah Palestin. Sebagaimana ketika Perang Arab-Israel, beliau sudah terkenal dalam menggelorakan semangat jihad bagi bangsa Arab, meskipun pada akhirnya mengalami kekalahan. Kegigihannya dalam menentang Israel perlu dijadikan contoh kepada para pemimpin yang lain. Oleh itu, sejarah sangat penting dipelajari kerana ia memberi pelbagai kesan melalui pembacaan. Melalui semangat kepimpinan yang ditunjukkan oleh Presiden Mesir Gamal Abdel Nasir, pembaca boleh mengaplikasikan semangat kepimpinan ini dalam diri sendiri. Akhir sekali, pembaca juga dapat mewujudkan semangat nasionalisme dalam diri selepas membaca jurnal ini. Hal ini berlaku sedemikian kerana penulis telah membahaskan tentang perpaduan di antara bangsa Arab yang saling bekerjasama menuju ke arah kemerdekaan. Sebagai contohnya, pertikaian yang berlaku di antara Presiden Gamal Abdel Nasir dengan Raja Faisal dari Saudi tidak berlangsung lama sehingga meletus Perang Arab-Israel pada tahun 1967. Ketika itu, muncul persatuan seluruh bangsa Arab untuk melawan ketenteraan Israel. Mereka bersatu hati melawan keganasan tentera Yahudi. Melalui peristiwa yang ditulis oleh penulis jurnal ini, pembaca mendapat kesan secara langsung yaitu mampu mewujudkan semangat nasionalisme, yaitu mempunyai kesadaran dan semangat cinta akan tanah air sendiri. Seterusnya, terdapat beberapa cadangan daripada penulis bagi mengatasi kelemahan yang terdapat di dalam penulisan yang ditulis oleh Muhammad Nuruddin. Cadangan yang pertama ialah meletakkan tahun secara spesifik di bahagian tajuk artikel. Meletakkan tahun pada tajuk penulisan amat penting di dalam sesebuah penulisan yang berbentuk sejarah kerana pembaca perlu tahu bila kejadian atau sesebuah peristiwa itu terjadi. Sebagai contoh, Perang Suez antara Mesir dan Israel pada tahun 1956. Cadangan yang kedua ialah
memperbaiki pengelolaan huraian dengan meletakkan tahun pada huraian yang mengandungi peristiwa penting. Meletakkan tahun pada sebuah peristiwa juga dapat memberi lebih pengetahuan kepada pembaca, serta penulisan tersebut akan terlihat lebih spesifik. Tambahan pula, meletakkan tahun pada huraian akan membuat sebuah penulisan itu dapat dipercayai, agar penulisan tersebut dapat berguna kepada generasi yang akan datang sebagai salah satu bahan rujukan kepada mereka apabila hendak melakukan kajian di masa akan datang. Cadangan yang terakhir ialah penulis perlu menambah gambar raja dan peta di dalam penulisannya, agar golongan yang tidak meminati sejarah tertarik untuk membaca penulisan tersebut. Selain itu, dengan meletakkan gambar raja dan peta juga boleh menambah pengetahuan pembaca serta boleh dijadikan rujukan bagi mereka. Sebagai contoh, meletakkan gambar-gambar tokoh supaya pembaca dapat mengenal muka daripada tokoh tersebut. Kesimpulan yang dapat kita lihat daripada ulasan artikel ini ialah melalui pemahaman yang diperoleh daripada artikel ini dapat dilihat bahawa semangat nasionalisme yang dibawa oleh Gamal Abdel Nasir merupakan satu aspek yang amat penting untuk bangsa Arab agar mereka untuk bebas daripada tekanan atau serangan daripada penjajah asing yang cuba untuk menguasai negara Arab. Secara umumnya, semangat nasionalisme yang dipelopori oleh Gamal Abdel Nasir telah membawa kepada perubahan yang amat besar kepada negara Mesir yang lebih moden, termasuk perubahan yang berlaku dalam kehidupan umat Islam. Dapat kita lihat bahawa peranan Gamal Abdel Nasir ini telah menyebabkan negara Arab bebas daripada penjajah asing dan mampu untuk melawan serangan Israel, di mana beliau telah mendasarkan nasionalisme Arab sebagai semangat yang mempunyai persamaan kebangsaan, bahasa, politik, ekonomi dan juga agama. Oleh itu, pemikiran nasionalisme Arab oleh Gamal Abdel Nasir dalam artikel ini jelas menunjukkan bahawa setiap negara perlu mempunyai semangat nasionalisme tersebut dalam diri, sama ada sebagai seorang pemimpin termasuk rakyat. Hal ini kerana agar mengelakkan daripada penjajah asing untuk tidak mempunyai peluang sama sekali untuk menguasai negara kita.